Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين إنما أنا قاسم الله يعطيه وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa pada pagi ini untuk kita menyambung pengajian akidah kita berpandukan kitab Kifayatul Awam. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan ummul kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. InsyaAllah hari ini kita sambung pembahasan kita mengenai sifat ma'ani. Sifat ma'ani, kita telah pun selesai membaca matan kitab Kifayatul Awam dan sedikit penjelasan berkenaan dengan sifat nafsiyah iaitu wujud dan juga sifat salbiyah iaitu qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih dan wahdaniyah. Jadi pembahasan sifat nafsiyah dan sifat salbiyah itu adalah berkaitan dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi walaupun perbahasan mengenai zat tidaklah diisbatkan hakikat zat tersebut, kerana zat Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak diketahui hakikatnya oleh manusia lah atau mana-mana makhluk sekalipun. Cuma ulama membahaskan zat Allah Ta'ala itu dari sudut salbiyah, dari sudut nafsiyah dan salbiyahnya. Salbiyah bermaksud penafian terhadap sesuatu ataupun perkara yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti mana yang dijelaskanlah sebelum ini. Okey, dibahas tentang zat berkaitan dengan sifat nafsiyah dan salbiyah. Kemudian sebenarnya ada ada perbahasan khilaf di kalangan ulama-ulama Asy'ariyah. Cuma saya tak terlalu menekankanlah orang awam ni dia mengetahui khilaf. Boleh insya-Allah nanti selepas kita selesai ni dulu. Selesai kita khatamkan matan Kifayatul Awam ini, InsyaAllah mungkin round kedua kita mungkin boleh pergi jauh lebih mendalam lagi, supaya mungkin ada di sini yang dia suka berdebat kan. Jadi untuk berdebat dengan lawan kita ni, kita perlu tahu hujah-hujah lah. Kemudian insyaAllah sebelum saya mulakan, biasalah saya akan jawab beberapa persoalan. Ada orang tanya, WhatsApp tanya soalan yang sama juga. Memang susah orang nak faham bab ni. Pertanyaan soalan, Allah Ta'ala Ar-Rahman wa ala arsyistawa, Yadullah fawqa aydihim. Soalan yang sama aja. Jadi ada yang mendatangkan petikan-petikan ataupun post-post dalam Facebook ataupun
kata-kata apa ni, orang yang menentang Asy'ariyah lah. Ya, selalunya tak ada orang lain lah, Wahabi. Walaupun tak mengaku Wahabi, tak apa. Jadi dia mengatakan, dia membawalah petikan-petikan daripada kitab Asy'ariyah sendiri, bahawa kata-kata Sayyidina Ali mengatakan Allah itu innallaha kan, Allah Ta'ala itu dia adalah ada, laisa fil makan, tidak berada di tempat, fahuwal an kamakan, dan sekarang dia juga berada tanpa ada tempat. Katanya petikan itu dhaif, tidak ada sanad, tidak ada sandaran. Asy'ariyah ni suka mendatangkan hujah-hujah yang dhaif, yang tidak ada sanad. Itu semuanya Syiah punya kata-kata, diambil daripada Syiah. Itu modal basi lah. Kita kata modal yang dah basi. Itu je, tak ada lain. Dia mesti nak nisbahkan Asy'ariyah ni dengan Syiah, sebab Wahabi ni musuh ketat dia Syiah. Jadi siapa yang bermusuh dengan dia, semua dia kata Syiah. Jadi Asy'ariyah pun Syiah juga kata dia. Dia kata Asy'ariyah bekas Mu'tazilah. Mu'tazilah setelah kebangkitan Imam Abu Hasan Asy'ari menentang Mu'tazilah, Mu'tazilah kahwin dengan Syiah. Maksudnya bergabung dengan Syiah. Jadi Asy'ariyah pun sama je, lebih kurang macam Syiah. Itu poin Wahabi, tak ada lain. Macam-macam nukilan lah. Dia kata Asy'ariyah ni suka bersandar kepada benda yang dhaif dan sebagainya. Jadi bagi orang yang kurang mendalam tentang masalah hujah ni, jidal ni, maka akan goyang. Jadi sebenarnya kita bila belajar sifat 20 ni dah cukup dah. Dalil sifat 20 dah cukup qat'i dah. Dah cukup qat'i. Dalalah dia dah cukup qat'i dah. Jadi Wahabi ni dia tak semualah, sebahagian, tak tahulah semua kot, mungkin sebahagian besarnya lah, dia tak faham antara dalil dengan madlul, dengan dalalah, wajhud dalalah, istidlal, madlullah, madlul bih, madlul fi. Itu tak tahulah, wallahu alam dia orang ni faham ke tak faham. Orang awam memang tak faham lah, kita pun orang awam tak faham kan. Jadi sebenarnya bila kita kata Allah tu tak bertempat, jadi dia kata itu adalah bid'ah, tidak pernah diklaim oleh salafus soleh, mengisbatkan menafikan tempat bagi Allah Ta'ala itu benda bid'ah, tidak pernah dibuat oleh salafus soleh. Bahkan dia kata sebenarnya Allah itu, dia tak kata bertempat, cuma dia kata Allah Ta'ala itu berada di langit, Allah Ta'ala berada di arash. Dia pun datangkanlah ayat Quran, Ar-Rahman wala sistawa, Amintum man fis sama. Hadis jariah dalam Sahih Muslim, Ainallah fis sama. Jadi orang kita pun alamak yang tak mengaji tu semua mulalah akhirnya Wahabi ni betul juga punya. Asy'ariyah ni je yang pelik. Mulalah. Kalaulah kita belajar sikit, betul-betul fokus dalam pengajian akidah sifat 20 ni, tak heran dengar dia punya hujah tu senyum je. Eleh. Senyum je. Ini gua takut, alamak, panik. Alamak, macam mana ni? Tak mengaji betul-betul. Tak tahulah, bukan nak tuduh lah. Faham tak? Faham betul-betul, tak ada masalah. Dengar hujah Wahabi senyum je. Eleh. Pasal apa? Dia hanya sekadar mendatangkan ayat Al-Quran, Ar-Rahman wa asistawa, Amintum man fis sama. Adakah ayat itu dalalah dia menunjukkan Allah Ta'ala itu berada di atas arash? Kalau orang tu pandai sikit lah. Dia kata amintum man fis sama dengan Ar-Rahmanu ala arsistawa pun dah tanakut, dah bertentangan. Amintum man fis sama. Apakah kamu tidak beriman kepada
Man tu siapalah? Zat yang hidup, yang akil dipanggil man. Dia kata man tu Allah lah. Itu pun dah tak qat'i lah man tu siapa. Man tu belum qat'i Allah tu. Amintum man fis sama. Man itu saja dah tak qat'i. Kemudian fis sama. Fis sama di langit, dalam langit atau di langit atau pada langit. Lepas tu ayat lagi satu, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Arash itu bukan di langit. Arash tu di atas langit yang ketujuh. Kalau baca hadis Sahih Muslim dalam bab Mi'raj, langit yang ketujuh itu langit yang paling atas sekali. Di situ ada Baitul Ma'mur, ada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tu nama pun Sidrah Al-Muntaha. Al-Muntaha tu maksudnya penghujung. Imam Nawawi dalam syarah dia bagi tahu, Sidratul Muntaha itu batasan penghujung bagi apa-apa yang di bawah 7 petala langit ke bawah. 7 langit ke-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bumi. Semuanya akan berakhir di situ. Tak ada makhluk yang boleh melepasi Sidratul Muntaha. Sebab lepas Sidratul Muntaha tu ada satu batasan, satu sempadan. Satu sempadan yang malaikat Jibril pun tak boleh naik atas. Mana-mana makhluk yang berada di bawah Sidratul Muntaha ke bawah sampai langit ke-7 sampai bumi tak akan boleh lepas. Dan di atas itu nanti ada lagi pula lautan. Atas daripada sempadan tu ada lautan yang dalamnya 500 tahun. Dan arash Allah Ta'ala itu di atas lautan tersebut. Ini hadis sahih. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari pun ada. Wa arshuhu 'alal ma'. Arash Allah Ta'ala di atas air. Air yang dimaksud itu lautan yang dalamnya 500 tahun. Jadi arash itu bukan di langit. Jadi dua ayat yang dia bagi kononnya Allah tu berada di atas arash. Amintum man fis sama, Ar-Rahmanu istawa, apa lagi? Fauqa min fauqihim. Semualah ayat-ayat Quran yang kononnya menunjukkan Allah tu. Okay, kita tanya dia balik. Allah tu di langit ke di atas arash? Tanya dia. Arash tu di mana? Tanya dia. Kalau dia kata, oh maksudnya fis sama tu atas arash, itu dia dah salah. Kalau dia kata macam tu, ayat Quran itu kata fis sama, dan man itu pun belum pasti lagi siapa. Katakanlah kita salamna man itu Allah Ta'ala, kita terimalah man itu Allah. Jadi fis sama di langit, bukan di atas arash. Kalau Ar-Rahmanu ala istawa, dia tidak akan fis sama. Kalau di fis sama, dia tak akan alal arsh. Tanya tu saja kat dia. Dia dah pening dah. Tak payah pergi jauh-jauh lagi lah. Tanya tu dulu. Kata kalau dia takwil. Kalau dia ubah makna fis sama tu, dia kata maksud fis sama tu ialah itu takwil. Itu jelas dia dah takwil. Sejak bila pula Wahabi pandai takwil? Kemudian nak tambahkan lagi, bagi dia pening sikit, kata wahwa ma'akum aina ma kuntum tu maksud dia apa? Huwa tu kembali kepada Allah, jelas. Bukan macam man tadi. Kalau man fis sama tadi masih lagi zanni. Bahkan mungkin syak atau waham. Belum pasti, ada ihtimal man itu bukan Allah. Tapi katalah law sallamna man tu Allah. Tapi tak seqat'i wa huwa ma'akum. Wa huwa itu Allah, jelas. Huwa tu dia Allah. Nak lagi innallaha ma'ana, itu lagi qat'i. Inna, sesungguhnya Allah ma'ana, bersama kita. Bersama Nabi dan Abu Bakar Siddiq lah dalam Gua Thur. Kena tengok pada asbabun nuzul. Asbabun nuzul, sebab turun ayat itu, innallaha ma'ana itu Nabi katakan la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan takut, jangan risau, sesungguhnya Allah bersama kita. Innallaha itu lebih qat'i daripada Ar-Rahman, lebih qat'i daripada amintum man fis sama. Man dan Ar-Rahman. Man itu adalah lafaz umum. Man itu lafaz umum. Ar-Rahman itu sifat. Innallaha itu Allah itu ismu zat.
Jelas. Itu jelas. So tanya dia balik, kalaulah Allah tu di aras, Allah tu di langit, aras dengan langit pun dah bertentangan dah. Wa huwa ma'akum innallaha ma'ana nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berpaling, di situlah Allah. Apa makna tu? Dia kata kami boleh bawa, dia kata saya boleh bawa dalil-dalil yang menunjukkan Allah tu berada di langit. Saya boleh cerita sampai subuh. Subuh je. Cakap dia, kita boleh cerita sampai zuhur. Ayat-ayat menunjukkan Allah di bumi. Lagi banyak. Oh, dia kata tak, wa huwa ma'akum tu maksudnya ilmu. Takwil. Sejak bila pula Wahabi pandai takwil? Dia kata kami tak takwil, tafsir. Lepas tu kalau dia kata macam tu, Assalamualaikum, belah. Assalamualaikum, tinggalkan dia. Dalam Al-Quran surah Al-Furqan Allah kata, iza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau berdebat dengan orang jahil ni, Assalamualaikum. Tak payah berdebat dah. Kat situ saja dia dah kantoi dah. Jadi tak perlu goyang. Oh, Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq bawa dalil yang lemah, tak ada sanad. Kat kau Sayyidina Ali, itu sebenarnya kau Syiah. Itu hanya dalil-dalil sampingan, dalil-dalil tambahan saja. Tak perlu pun tak apa. Tak perlu dalil tu pun tak apa. Yang qat'inya dalil kita, laisa kamislihi syai'. Laisa kamislihi, tak kata pun Allah Ta'ala tak bertempat. Itulah kau tak faham dalalah. Laisa kamislihi syai' itu dalil. Dalalah yang difahami daripada dalil itu, iaitu banyak. Antaranya yang difahami, laisa kamislihi syai', Allah tidak mengambil tempat. Kerana apa? Syai' semua mengambil tempat. Syai' semua tahayyus. Dah bahas dah kan? Kal jirmi, seperti jirim. Kat tahayyuzi lil jirmi, seperti tahayyus bagi jirim. Jirim mengambil ruang. Wajib jirim mengambil ruang. Syai' itu salah satunya jirim, lagi satu arad. Syai' itu jirim, arad. Laisa kamisli syai', maknanya Allah tak sama dengan syai', Allah tak sama dengan jirim, tak sama dengan arad. Dan arad itu sifat bagi jisim, qaim pada jisim. Dan sifat nafsiyah bagi jisim itu ataupun jirim ialah tahayyus, mengambil ruang. Jadi kalau laisa kamislihi syai', maka Allah tidak akan mengambil ruang. Kalau Allah juga mengambil ruang, berarti Allah sama dengan syai', dengan jirim. Apa makna ayat laisa kamislihi syai'? Kau faham ke tak faham? Tanya dia lah. Saya bukan marah tuan-tuan. Cakap dengan Wahabi tu, mujassimah musyabbihah. Dia tak faham dalalah. Tu usah bahas orang macam ni. Dalil. Saya boleh cerita dalil sampai subuh. Terang satu dalalah tengok daripada dalil. Tanya dia dalalah tu apa dia? Makna dalalah itu. Silap-silap dalalah pun dia tak tahu apa dia. Definisi dalalah tu pun tantah dia tak tahu. Jadi tak payah risau, jangan goyang, jangan takut. Senyum je. Alah, jahil murakkab cakap dia. Korang ni semua jahil murakkab. Tak faham Quran, tak faham dalil, tak faham hadis, nak cakap banyak. Ini bukan saya cakap, ini ulama-ulama dah 1000 tahun lebih dah. Dah selesai dah. Kita je kelang kabut baru nak belajar. PKP baru nak belajar. PKP tak ada, enjoy sana sini, McDonald, KFC, jalan-jalan, huha-huha. Masuk PKP baru kelang kabut nak ngaji. Tak tahu nak buat apa. Mujassimah, adakah termasuk mujassimah soreh atau tidak? Dia senang je. Mujassimah soreh dengan ghairus soreh ni macam ni. Apa itu soreh? Soreh itu jelas, Allah itu jisim. Itu soreh lah. Allah itu jisim. Itu soreh.
Allah itu jisim, itu soreh. Contoh kan, seorang suami kata kepada isteri dia, aku talak engkau, aku ceraikan engkau. Soreh, jelas. Tapi kalau kau keluar daripada rumah ni, itu tak soreh, tak. Maka perlu kepada ni niat. Kalau niat nak talak, jatuh talak tu dia panggil kinayah. Talak kinayah. Berambus kau daripada rumah ni, balik kau pergi rumah mak mentua kau. Rumah mentua kau, balik pergi rumah mak kau. Niat nak talak, itu kan dia panggil talak ghairu soreh. Soreh ni dia kata Allah jisim. Allah tu jisim tu soreh. Ada baca maqalat Islamiyin. Maqalat Islamiyin tu kalau baca memang ngeri ya, mujassimah soreh. Dah baca buku kitab, maqalat Islamiyin, Imam Abu Hasan Asy'ari, Al-Farqu Bainal Firaq, Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, Al-Faslu Bainal Milal wal Ahwa wan Nihal, Imam Ibn Hazm Andalusi. Kemudian At-Tabsirah fid Din, Imam Abu Muzaffar As-Firayini, Tabsirah fid Din. Kemudian Al-Milal wan Nihal, Imam Syahrastani. Imam Ghazali pun ada, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Matalibul Aliyah, dalam Nihayatul Uqul, Imam Amidi dalam Abkar wa Afkar. Sebut semua mujassimah punya qaul. Yang orang pertama sekali mengarang Imam Abu Hasan Asy'ari, maqalat Islamiyin. Jelas qala al-mujassimah. Mujassimah yang ghairu soreh ni dia berlapik, berlapik. Iaitu dia menisbahkan harat kepada Allah. Dia tak kata Allah tu berjisim, tak keluar pada mulut dia Allah tu jisim. Dia kata, tapi dia menisbahkan kelaziman jisim, menisbahkan sifat nafsiyah bagi jisim kepada Allah, menisbahkan arat kepada Allah Ta'ala. Itu ghairu soreh. Maknanya dia menisbahkan arat ataupun sifat nafsiyah bagi jisim dan jirim kepada Allah. Seperti dia kata Allah bertempat, itu ghairu soreh lah. Dia kata Allah bertempat, dia kata Allah jisim, dia kata Allah bertempat, Allah di langit, Allah di arash, itu ghairu soreh. Atau dia kata Allah bergerak, Allah ada saiz, ada ukuran. Itu semua ghairu soreh. Yang soreh ni dia kata Allah jisim. Kalau dia kata Allah tu jisim tapi bukan macam jisim kita, itu pun sebenarnya kalau kita kata bila dia menjelaskan sesuatu perkara, mensifatkan satu benda, kemudian sifat itu salah ataupun tidak benar, tidak betul kepada mausuf dia, maka sebenarnya yang berbaki adalah yang asal. Allah tu jisim bukan macam jisim kita. Kalau jisim bukan macam jisim kita, tetap juga dia secara ijmal mengatakan Allah berjisim, walaupun dia nafikan selepas itu, tapi tak macam jisim kita. Tetap juga jisim. Bezanya apa? Contohnya jisim nasi lemak dengan jisim teh tarik sama tak? Jisim nasi lemak dengan jisim teh tarik sama tak? Jisim teh tarik cecair, jisim nasi lemak pepejal, tak sama. Tapi jisim juga dua-dua. Tokong Hindu jisim tak? Tokong Hindu, tokong Buddha jisim tak? Kita jisim tak? Jisim kita sama tak macam jisim tokong Hindu, tokong Buddha? Sama tak? Tak sama kan? Tapi jisim juga kan? Mujassimah lah tu. Itu soreh lah. Bila dia dah kata Allah jisim, walaupun dia nafikan bukan macam jisim kita, mujassimah soreh juga. Ni yang ghairu soreh ni, dia mensifatkan sifat jisim kepada Allah. Dia tak kata Allah jisim, dia kata Allah bertempat, Allah di langit, Allah di arah, Allah bergerak, Allah turun, Allah datang, Allah pergi. Itu ghairu soreh. Atau dipanggil musyabbihah. Menyerupakan Allah sama ada dari salah satu sudut daripada sudut-sudut yang ada pada jisim.
salah satu arat daripada arat-arat yang ada pada jisim. Itu ghairu sarih. Jadi kita clear, ijmali ke, tafsili ke, kulli ke, juz'i ke, mukhalafat total tak sama. Habis itu Allah mendengar, kita mendengar, itu kan dah sebuah ittifaq fil lafzi, mushtarak fil lafzi saja. Mushtarak fil lafzi tidak membawa kepada persamaan, bukan dobit mumathalah, bukan dobit mukhalafah. Lafaz tidak membawa kepada dobit mumathalah, kepada dobit mukhalafah. Habis tu bolehlah guna Allah ada tangan, kita ada tangan tapi tak sama. Allah di jisim, kita tak sama. Dia pusing kat situ balik Wahabi ni, bengong. Jadi jangan risau, jangan ini, saya ada yang bertanya tu, saya jawab soalan. Jadi confident, bukan jangan macam confident Wahabi confident tak bertempat. Ini kita, maksudnya kita betul-betul jazm kan, i'tiqadul jazmi, dan namanya kan i'tiqadul jazmi, i'tiqad yang jazm, mutabiq lil waqi' an dalil. Itulah dia. Bila belajar mukhalafah lil hawadis, selesai. Wahabi datanglah piranda ke, ikan pirana ke, tak takut meh. Ini datang piranda sikit, alamak ini macam ikan pirana ni, digigit aku mampus ni. Piranda ke, pirana ke, tak takut lah. Faham Banyak lagi nak bahas, boleh nanti, nak detail nanti. Ada kitab khusus, kitab-kitab yang khusus ulama-ulama sekarang lah. Bila Wahabi ni dah semakin melampau, sebenarnya dia melampau dari segi apa? Dia melampau dari segi membingungkan orang awam. Menarik orang awam, menuduh Asy'ariyah. Orang awam je dia berani. Kalau ulama-ulama yang betul-betul tahqiq, dia tak berani. Dan orang awam pun suka Wahabi, malah nak belajar, suka ambil senang-senang, senang pening-pening lah, susah lah, yang ambil yang senang aja. Dia tu mufti, dia ada PhD 5, ustaz tu apa pun tak ada. Itu lah orang awam. Itu saya cakap, tinggalkan pakaian awam kamu. Tinggalkan pakaian awam kamu. Jadilah at least orang yang menuntut ilmu. Nak jadi alim tu mungkin susah, nak jadi ulama mungkin susah, tapi jadilah penuntut ilmu. Tinggalkan, buang jauh-jauh pakaian awam kamu itu. Sampai bila nak jadi awam? Lahir-lahir awam, dia ketika remaja awam, ketika dewasa awam, dah tua pun awam juga. Tinggalkan pakaian awam tu. At least meningkat kepada talibul ilm, orang menuntut ilmu, ada ilmu, faham akidah, tu utamanya akidah. Boleh kita sambung perbahasan qudrah kita. Semalam ibarat dia agak susah ni, saya ulang balik. Jadi sifat qudrah ini adalah sifat ma'ani lah. Sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Ma'ani itu jamak bagi makna. Jamak bagi makna. Jadi makna jamak dia ma'anin, kemudian ditambah dengan ya nisbah. Jadi sifat-sifat ma'ani. Sebab dia ada 7 di sini. Asy'ariyah dia isbatkan 7 sifat ma'ani. Banyak lagi tapi yang 7 ni. Yang mana akal boleh menerima, boleh maksudnya boleh membenarkan wajibnya sifat ma'ani itu bagi Allah. Bukan sifat-sifat lain tu tak sabit bagi Allah. Akal tak kuat, bukan tak boleh, tak kuat, masih ada syubhah yang tidak boleh dihilangkan. Kalau 7 sifat ma'ani ini jelas, walaupun nanti samak basar kalam pun ada isu di situ, saya tak nak bahas ada isu mengatakan adakah dia kuat dengan dalil akli atau kuat dengan dalil nakli. Kemudian ada orang tanya pula, yang wajib kita belajar ni dalil akli ke dalil nakli? Sifat 20 ini semuanya nakli. Sifat 20 tu madlul dia, sifat 20 itu ataupun dia panggil madlul dia itu adalah semuanya nakli, semuanya diambil daripada Quran dan hadis. Qudrah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Iradah, iza arada syai'an fa'alul lima yurid. Dah sebut dah. Ilmu,
Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa bikulli syai'in alim. Jelas. Maknanya sebenarnya semua sifat itu diambil daripada Quran dan hadis. Jadi kita nak, bila sifat itu diambil daripada Quran hadis, kita nak perlu apa lagi dalil Quran hadis, sedang sifat itu sendiri sudah Quran dan hadis. Faham? Sifat 20 itu sendiri adalah Quran dan hadis, walaupun dia tak ambil lah secara sebiji-sebiji, wal awwalu wal akhiru. Sebab tu setengah kita kata qidam, yakni al awwal, tapi tambah bila bidayah. Sebab apa, Al-Quran ini dia mujmal, dia tak bagi sekali terperinci. Dia tak bagi sekali terperinci, orang tak faham. Ulama nak memudahkan kita. Qidam, iaitu al-awwal bila bidayah. Quran semua tu. Baqa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Baqa Quran. Maka Allah bersifat baqa. Mukhalafah lil hawadis itu sebenarnya laisa kamislihi syai'. Tak, orang tak faham laisa kamislihi syai', maknanya dia ambil dalalah dia. Dalalah daripada Quran tu diambil, iaitu Allah Ta'ala mukhalafah lil hawadis. Qiyamu binafsi al-ghani. Orang tak faham al-ghani tu apa. Al-ghani dia tu kaya. Kaya tu apa dia? Dalalah daripada ghani tu dia tak faham. Qiyamuhu binafsi. Wahdaniyat jelas. Ahad, wahid. Kemudian qudrah, qadir. Innallaha kulli syai'in qadir. Wal qamara qaddarna, dalam bentuk fa'al, dalam bentuk sifat musyabbahah, dalam bentuk isim fa'al. Kemudian iradah, banyak dalam bentuk fa'al, paling banyak, bahkan semua dalam bentuk fa'al. Iza arada syai'an fa'alul lima yurid wa ma tasha'una illa an yasha'. Ma sya Allahu sya'a dengan arada itu sama, kehendak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayy, hidup, hayah. Wa huwas samiul basir, sama dan basar. Kemudian wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Allah sebut lain, Allah tak sebut qudrah, Allah sebut qadir. Ini dia panggil istiqaq. Dia panggil istiqaq. Maknanya cetakan, mencetak kata-kata. Maknanya kalaulah qadir mestilah ada qudrah. Kalau alim mestilah ada ilmu. Mana ada dia tu alim tapi tak ada ilmu? Ada ke? Itu orang alim tu tapi tak ada ilmu. Pelik kan? Dia tu qadir tapi tak ada qudrah. Dia tu murid tapi tak ada kehendak. Mustahil. Jadi semuanya diistimbat ataupun istiqaq daripada lafaz-lafaz tersebut. Saya tak nak pergi lebih mendalam sebab apa? Sifat ini wujudi. Kalau dalam bentuk sifat musyabbahah seperti alim, sami', basir, dalam bentuk fa'al, itu semua amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Kita nak cerita yang wujudi sekarang ni. Cerita yang wujudi. Sebab tu sifat ma'ani itu al-makna, al-wujud, al-subut, al-qaim bizzat. Sebuah makna yang wujud, yang sabit, yang qaim bizzat. Maknanya kalau kita tengok zat itu, kita nampak dia. Macam manusia, kita tengok manusia itu, kita tahu dia tinggi ke pendek. Kita tengok manusia itu, kita tahu dia kulit putih ke, kulit hitam ke, kulit biru ke, kulit hijau. Kita tengok manusia tu, kita tahu dia ni gemuk ke kurus. Itu sifat zat. Kalau itu sifat zat bagi jirim lah. Allah ada sifat zat dia. Itu 7 sifat ma'ani itu sifat zat dia. Lau kushifal hijab, kalau disingkapkan hijab, kita akan nampak sifat-sifat ma'ani Allah. Kita akan idrak sifat ma'ani Allah. Nampak tu nanti bahasa betul, bahasa pasar je, bahasa awam. Idrak. Dia ada mana nanti maksud idrak nanti. Nanti kemudian ru'yatullah itu nanti ada pembahasan. Ru'yah itu apakah ru'yah itu ru'yah bil ain ataupun ru'yah itu mewakili idrak. Itu kemudian pembahasan. Jadi sifat ma'ani ini sifat zat Allah Ta'ala, sifat yang wujud, yang qaim bizat. Okey. Boleh ya? Jadi kalau disebut sifat yang dengan makna khas, dengan makna yang sebenar, makna yang hakiki, sifat ma'ani.
Yang lain-lain itu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat manawiyah itu amrun i'tibari. Bahkan sifat salbiyah itu adalah adami. Sifat-sifat tersebut dia adalah dikategorikan sebagai sifat dalam makna am. Sifat bermakna am, iaitu ma laisa zat. Kalau sifat yang makna khas, iaitu sifat ma'ani saja, iaitu al-makna al-wujudi al-subuti al-qaim bizat. Faham? As-sifatus sabi'ah al-wajibah lahu ta'ala al-qudrah. Sifat yang ketujuh yang wajib bagi Allah Ta'ala. Di sini dia susun-susun sifat itu bukan berarti Allah Ta'ala tu sifat dia tersusun-susun, ada yang pertama, yang kedua, tak ada. Ini dia panggil tertib tazkiri ataupun tertib ikhbari, tertib ta'akul, apa saja macam istilah lah. Ini tertib tazkiri atau tertib ikhbari saja. Dalam menyebutkan, takkanlah saya nak sekali sebut terus 20 kan. Satu-satu lah sebut. Bukan makna sifat yang ketujuh yang wajib, maknanya kudrah ni wajib yang ketujuh. Bukan. Sifat Allah semua qadim, yang wujudi semuanya qadim. Maknanya kalau kita hitunglah daripada nafsiyah dan salbiyah, dia jadi yang ketujuh, tapi dia adalah sifat yang pertama di dalam sifat ma'ani. Setengah kitab Imam Ghazali contohnya kadang-kadang letak sifat hayah dulu. Ada yang letak ilmu dulu, macam-macam lah. Tapi di sini Syekh Fuduli ikut tertib Imam Sanusi, letak kudrah dulu. Wahia sifatun tu'asiru fil mumkin. Dia adalah satu sifat yang tu'asiru, memberi kesan. Jadi ingat, setiap sifat itu dia ada ta'alluq dia. Dia ada ta'alluq dia. Semalam dah bahas sikit tentang ta'alluq. Apa maksud ta'alluq ni? Bahasa mudah, fungsi sifat itulah. Apa fungsi kudrah bagi Allah Ta'ala? Apa maksudnya, kenapa Allah perlu kudrah, perlu iradah, perlu semua? Jadi fungsi dia tu, masing-masing sifat ada fungsi. Dan fungsinya berlainan, sebab tu dia tu 7. Kalau sama tak payahlah, satu je. Jadi kudrah itu dia ada ta'alluq. Semalam dah bahas, ta'alluq ada beberapa qaul. Satu kata ta'alluq itu nafsi, ada satu kata ta'alluq itu idafi ataupun i'tibari. Imam Abdul Hasan Syari kata ta'alluq itu adalah nafsi bagi sifat ma'ani. Kemudian cuma yang masyhur Imam Ahmadi and the gang mengatakan bahawa Sa'dun Taftazani Adud mengatakan bahawa ialah idafi ataupun amrun i'tibari bagi zat. Ta'alluq itu amrun i'tibari bagi sifat, bukan bagi zat, bagi sifat. Jadi tu'athiru. Jadi maknanya taksir lah. Kudrah itu taksir, memberi kesan. Memberi kesan. Ada dua, iaitu bil ijadi wal i'dam. Taksiru bil ijadi wal i'dam. As-sifatu yata'allaqu bi ta'siril ijad wal i'dam. Sifat yang memberi kesan di dalam mewujudkan, mengadakan ataupun meniadakan. Itu fungsi sifat kudrah. Ta'alluq dia, wajah ta'alluq dia, wajah taksir. Taksir untuk mengijad dan meng'adamkan, mengadakan dan meniadakan. Itu fungsi sifat kudrah. Ingat, ta'alluq taksir dia panggil. Tapi taksir apa? Taksir ijad bil i'dam. Nanti ada lagi iradah pun taksir juga. Iradah itu taksir bitakhsis wa tamyiz wa ta'yin. Sama je. Iradah nanti dia taksir juga. Iradah itu sifat taksir juga, tetapi taksir litaksis wa ta'yin wa tamyiz itu sifat iradah kemudian. Sebab kedua-duanya ada peranan. Kemudian dia kata fil mumkinil wujud awil adam. Kepada perkara yang mungkin wujud dan mungkin adam. Ingatlah, setiap benda ni kalau nak buat peta minda,
benda yang maklum. Benda yang maklum itu ada dua, satu dipanggil maujud, satu dipanggil makdum. Satu dipanggil maujud, satu dipanggil makdum. Maujud tu benda yang wujud. Kemudian makdum benda yang tiada. Kemudian hukum bagi benda yang maujud ada dua, hukum bagi benda yang makdum ada dua. Hukum bagi benda yang maujud tu satu wajib, satu mustahil. Okeylah, kita bagi jugalah tiga lah, senang. Kita bagi tiga. Hukum bagi maujud tiga, hukum bagi makdum tiga. Ada yang maujud yang wajib, maujud yang mustahil, maujud yang jaiz. Maka maujud yang wajib itu maknanya hukum dia wajibul wujud. Wajib yang mustahil itu dia panggil istihalatul wujud. Dan wajib yang maujud yang jaiz itu kita kata mumkinul wujud ataupun imkanul wujud. Imkanul wujud. Mudahnya macamlah, yang maujud itu wajib, mustahil dan harus. Begitu juga makdum. Begitu juga makdum. Makdum pun ada yang wajib makdum, ada yang mustahil makdum, ada yang harus makdum. Maknanya ada wajibul makdum, ada mustahil makdum, dan ada yang mumkinul makdum. Senang je, maujud dan makdum dua-dua ada tiga hukum tu, wajib, mustahil dan harus. Nak contoh. Wajibul wujud maksudnya mesti wujud, tidak boleh tak wujud sebelum dan selepas. Maknanya mesti qidam dan baqa. Mesti bersifat qidam dan baqa, itu wajibul wujud. Itu hanya Allah Ta'ala saja, zat dan sifat dia. Zat dan sifat ma'ani dia. Kalau mustahil maujud atau mustahil wujud itu ialah segala lawan bagi sifat wajib Allah. Faham? Segala lawan maksudnya Tuhan yang kedua. Tuhan yang kedua itu mustahil wujud. Dan segala sifat yang lawan bagi Allah Ta'ala. Lemah, terpaksa, atau baru, masalah, semualah sifat-sifat yang mustahil itu mustahil wujud. Dan yang harus wujud, makhluk ini. Makhluk ini harus wujud, mumkinul wujud atau harus wujud. Boleh ada, boleh tak ada. Nanti yang makdum pun sama je, dikiaskan kepada maujud tadi, terbaliklah. Mana yang wajibul wujud, maka mustahil adam. Kalau wajibul wujud, mustahil adam. Kalau yang mustahil wujud, maka wajibul adam. Kemudian kalau mungkin, samalah mumkinul wujud dengan mumkinul adam. Dia boleh wujud dan boleh juga adam. Faham situ? Jadi kategori dia, kita kata, kita ambil yang salah satu janib, satu side, iaitu sama ada wajibul wujud atau wajibul adam atau mumkinul wujud. Sebab apa? Wajibul wujud itu mestilah mustahil adam. Kalau wajibul adam mestilah mustahil wujud. Sama je makna dia. Makna mukhalafah dia sama. Okey. Jadi kita boleh kata secara umumnya kalau yang wujud itu mesti dua, iaitu wajib dan harus. Kalau adam itu satu, mustahil. Ada, tak boleh juga kita kata adam yang mungkin. Faham? Cuma lazimnya lazimnya bagi wujud itu, lazimnya bagi wajib itu wujud. Lazimnya bagi mustahil itu adam. Lazim. Faham? Lazim bagi wajib itu wujud. Lazim bagi mustahil itu adam. Faham? Dan harus ataupun mungkin ataupun jaiz, boleh wujud, boleh adam. Maka di sini dia kata sifat kudrah ini tu'athir fil mumkinul wujud awil adam. Hanya memberi kesan kepada perkara-perkara yang mungkin wujudnya dan mungkin adamnya sahaja. Jadi saya sebut semalam kan, dia ada muta'alliq, dia ada muta'allaq dan dia ada ta'alluq.
Muta'alliq itu sifat ma'ani tersebut. Muta'allaq itu perkara yang dihubungkan. Dan ta'alluq itu ialah ta'alluq itu apa nak panggil ta'alluq? Hubungan di antara muta'alliq dan muta'allaq. Jadi di sini dia punya muta'alliq dia kudrah, muta'allaq dia perkara yang mungkin. Bila sebut perkara yang mungkin tu dua-dua sekali lah, mungkinul wujud dan mungkinul adam, dua-dua sekali. Jadi kudrah muta'alliq dia, muta'allaq dia ialah perkara yang mungkin, dan ta'alluq dia ta'alluq taksir bil ijad wal i'dam. Maknanya kalau bahasa orang awam, Allah Ta'ala mewujudkan perkara yang mungkin dengan sifat kudrah, dan juga Allah Ta'ala meniadakan makhluk yang mungkin ini dengan sifat kudrah. Itu bahasa orang awam. Bahasa ilmiah seperti yang saya jelaskan tadilah. Maksudnya Allah Ta'ala itu berkuasa untuk menciptakan makhluk, Allah Ta'ala berkuasa untuk membinasa atau meniadakan makhluk. Itu bahasa orang awam. Boleh? Maknanya kita faham di sini bahawa mafhum mukhalafah dia, sifat kudrah itu tidak bertakluk dengan perkara yang wajib dan tidak bertakluk dengan perkara yang mustahil. Kita faham daripada ibaratnya, bila dia kata sifat kudrah itu bertakluk dengan perkara yang mungkin sahaja, maka makna dia, mafhum mukhalafah dia ialah sifat kudrah itu tidak bertakluk dengan sifat yang dengan perkara yang wajib dan perkara yang mustahil. Ingat, tidak bertakluk. Ingat baik-baik perkataan itu. Tidak bertakluk dengan perkara yang wajib dan tidak bertakluk dengan perkara yang mustahil. Hanya bertakluk kepada perkara yang mungkin sahaja. Faham yang ni? Selesai semua permasalahan dan persoalan. Contoh, orang tanya, berkuasakah Allah Ta'ala menciptakan Tuhan lagi satu? Ada orang tanya, sama ada dia lawyer buruk atau dia saja nak menguji akal. Hanya yang belajar sifat 20 saja boleh jawab. Dan belajar dan faham lah. Kalau belajar tak faham-faham pun pening. Berkuasakah Allah Ta'ala menciptakan Tuhan lagi satu macam dia? Berkuasakah Allah Ta'ala mempunyai anak? Berkuasakah Allah Ta'ala menciptakan sebiji batu yang berat sehingga Allah sendiri tak boleh angkat? Itu semua soalan-soalan. Okay. Jadi kalau faham ta'aluk sifat kudrah, selamba jawab. Jadi bila orang itu tanya, Allah Ta'ala maha kuasa, maha berkuasa, ya. Okay, kalau Allah Ta'ala maha berkuasa, berkuasakah Allah Ta'ala menciptakan Tuhan lagi satu macam dia? Dia pun dah panik lah. Kalau dia kata, mestilah sebab maha kuasa, bolehlah. Jadi bila dia dengan sebab kata Allah maha kuasa kan, bolehlah. Tu dah salah dah. Kalau dia ni, Allah cipta Tuhan lagi satu. Kalau Allah cipta lagi Tuhan lagi satu, maknanya ada dua Tuhan. Mustahil ada dua Tuhan. Oh, tak boleh. Allah tak boleh cipta. Habis Allah tak kuasa lah, tak mampu. Tak boleh, tak kuasa, tak mampu. Allah lemah. Jadi jawab boleh pun salah, jawab boleh pun salah, jawab tak boleh pun salah. Kenapa? Jawapan dia bukan boleh, bukan tak boleh. Jawapan dia, kudrah Allah tidak bertakluk kepada perkara yang wajib dan tidak bertakluk kepada perkara yang mustahil. Bila Allah ciptakan Tuhan lagi satu, maka akan ada dua Tuhan. Dua Tuhan itu mustahil. Maka Allah tidak akan mentaklukkan sifat kudrah dia kepada perkara yang mustahil. Tidak ada takluk pun kepada perkara yang mustahil. Itu jawapan dia. Allah Ta'ala, bolehkah Allah menciptakan batu yang berat sehingga Allah tak boleh angkat? Menciptakan batu yang berat Allah boleh, tapi Allah tak boleh angkat, tak boleh, mustahil. Faham? Jawapan dia, Allah tidak
sifat kudrah Allah tidak bertakluk kepada perkara yang wajib dan mustahil. Maksudnya taksir sifat kudrah itu tidak ditanjiskan kepada perkara yang wajib dan tidak ditanjiskan kepada perkara yang mustahil. Kalaulah macam tu, maknanya Allah lemahlah. Allah tak boleh menciptakan benda yang wajib dan meniadakan benda yang mustahil, atau sebaliknya, maka Allah lemah. Kita tidak. Itulah ainul kamal. Itulah kesempurnaan yang kesempurnaan yang sebenar. Kerana sebaliknya, kalaulah kudrah Allah Ta'ala itu bertakluk dengan perkara yang wajib dan mustahil, di situlah akan wujudnya kekurangan Allah Ta'ala. Sebaliknya, kalau macam tu, kalau semuanya boleh, maknanya Allah Ta'ala boleh mematikan diri dia. Allah berkuasa tak Allah mematikan diri dia? Boleh, dia berkuasa, maha berkuasa. Dia nak matikan diri dia pun boleh. Dia nak membutakan diri dia pun boleh. Dia nak memekakkan diri dia pun boleh. Dia nak bunuh diri pun boleh. Sebab dia maha kuasa. Maka itulah ainul nuqsan. Maka kalaulah kudrah itu bertakluk dengan perkara yang wajib dan mustahil, maka akan terjadilah kekurangan pada Allah Ta'ala. Maka mustahil kudrah itu bertakluk dengan perkara yang wajib dan mustahil. Faham? Okay, yang agak dalam sikit lagi. Kalaulah kudrah Allah Ta'ala itu bertakluk dengan perkara yang wajib dari segi mengijadkannya. Kan ingat ini dia punya tahu turutan dia. Kudrah itu ta'alluq taksir bil ijad wal i'dam. Memberi kesan di dalam mewujudkan. Maknanya benda tu kalau tak ada, Allah wujudkan. Kalau i'dam, memberi kesan daripada benda yang wujud, Allah Ta'ala tiadakan. Yang tiada Allah adakan, yang ada Allah tiadakan. Itu maksud ta'alluq sifat kudrah. Okey, kalaulah sifat kudrah Allah Ta'ala bertakluk kepada benda yang wajib. Okey, wajib ada. Wajib ada dua, satu wajib ada, satu wajib tiada. Wajib wujud dengan wajib adam. Ataupun wajib mawjud, wajib ma'dum. Okey, sekarang ni kalaulah kudrah Allah Ta'ala bertakluk kepada benda yang wajib, yang ada, yang wujud. Jadi kita faham kudrah Allah Ta'ala itu ialah dia memberi kesan di dalam mewujudkan. Jadi kalaulah Allah Ta'ala punya kudrah itu bertakluk dengan perkara yang wajib yang sudah ada, buat apa Allah Ta'ala nak wujudkan? Dah wujud, nak wujudkan lagi. Maka jadilah tahsilul hasil. Tahsilul hasil. Terhasillah sesuatu yang sudah terhasil. Apa benda tu? Mudah saja. 1 campur 1 berapa? Ini kalau tak faham juga tak tahulah. 1 campur 1 berapa? 2. Okay, sekarang saya nak wujudkan lagi satu perkara. Apa dia? 1 campur 1, 2. Sekarang ni sudah wujud 1 campur 1 itu 2. Sudah sabit lah. Sudah sabit 1 campur 1, 2. Sekarang saya ingin wujudkan lagi, sabitkan lagi 1 campur 1 menjadi 2. Tadi 1 campur 1 dah jadi 2. Sekarang ni nak wujudkan 1 campur 1 jadi 2 juga. Contoh lain, dia tak faham, dia pening. Nama saya Muhammad Ehsan. Sekarang saya nak wujudkan nama saya lagi satu. Apa dia? Muhammad Ehsan. Nama dah Muhammad Ehsan. Nak wujudkan lagi nama saya yang baru. Apa dia? Muhammad Ehsan. Tadi dah Muhammad Ehsan, sekarang Muhammad Ehsan lagi. Tahsilul hasil. Terhasillah sesuatu yang sudah terhasil. Mana boleh? Dah terhasil 1 campur 1, 2. Nak hasilkan apa lagi? 1 campur 1, 2. Kalau dia kata saya nak tukar 1 campur 1 jadi 3. Itu dia tak panggil tahsilul hasil. Dia panggil qalbul haqa'iq. Qalbul haqa'iq. Terbaliknya sebuah kenyataan, sebuah realiti. Terbaliknya, tonggang langgangnya, upside down, sebuah reality. Contoh tadilah 1 campur 1, 2, dia nak tukar jadi 1 campur 1 jadi 3. Habis tu sekarang 2 ke 3, 1 campur 1. Kenyataannya 1 campur 1, 2. Itu kalaulah kudrah Allah Ta'ala itu disasarkan kepada perkara
yang wajib yang ada dengan meniadakan. Kan ada dua kan sifat kudrah, mengadakan dan meniadakan, ijad dan i'dam. Ijad itu mengadakan, i'dam itu meniadakan. Jadi apabila Allah Ta'ala menyasarkan kudrah dia kepada benda yang wajib yang mesti ada, dengan mengadakan lagi, jadilah tahsilul hasil. Dan sekiranya Allah Ta'ala mensasarkan kudrah dia dengan meniadakan perkara yang wajib ada, maka jadilah qalbul haqa'iq. Terbaliklah sebuah kenyataan. Wujud wajib akan jadi harus. Wajib tidak lagi menjadi wajib, wajib akan menjadi harus. Pasal apa? Dia dah wajib, bila Allah taksirkan dia, berubahlah. Sama ada dia berubah kepada mustahil atau dia berubah kepada harus. Tapi tadi dia ada, sekarang dia tak ada, maka dia akan jadi harus. Pasal dia boleh ada, boleh tiada. Sama juga kalaulah kudrah Allah disasarkan kepada perkara yang mustahil, benda yang tiada. Mustahil ada, maksudnya benda yang tiada. Kalaulah Allah mengadakan benda yang wajib tiada, maka qalbul haqa'iq. Jadilah qalbul haqa'iq. Tadi wajib tiada, tiba-tiba Allah adakan. Begitu juga kalau Allah Ta'ala mensasarkan kudrah dia dengan mentiadakan benda yang tiada. Mentiadakan benda yang tiada, jadilah tahsilul hasil. Dah tak ada, nak takdakan lagi buat apa? Maka sama ada Allah Ta'ala mengijadkan benda yang wajib ada ataupun mengikdamkan benda yang wajib tiada, jadilah tahsilul hasil. Begitu juga kalau Allah Ta'ala mengijadkan benda yang tiada ataupun mengadakan benda yang tiada, maka jadilah qalbul haqa'iq. Tahsilul hasil itu terhasilnya sesuatu yang terhasil. Qalbul haqa'iq itu terbaliknya sebuah kenyataan. Kedua-duanya mustahil, tidak boleh diterima akal. Faham? Sebab itulah kudrah Allah Ta'ala hanya bertakluk dengan perkara yang mungkin sahaja. Yang mana yang bila mungkin ini bermaknanya dia boleh ada, boleh tiada. Kalau mungkin itu tiada, Allah adakan. Kalau mungkin itu ada, Allah tiadakan. Itulah fungsi sifat kudrah. Tidak ada takluk, tidak disasarkan kepada benda yang wajib dan mustahil. Kerana benda yang wajib mesti ada, benda yang mustahil mesti tiada. Allah takkan kacau lah. Kalau tidak akan wujud benda yang wajib dan mustahil. Semuanya akan jadi harus, termasuk Allah pun harus. Kalau Allah harus, mustahil. Allah kan wajibul wujud. Mustahil Allah itu jaizul wujud atau mumkinul wujud. Mustahil. Dah belajar dalam bab wujud. Faham? Ibarat dia sikit je kan, tu'athiru fil mumkin, fi mumkinul wujud awil adam. Tapi fahaman dia tu saya huraikanlah. Bab ta'alluq ini kalau tak faham pun tak apa. Maksudnya dia bukan wajib. Tak berdosa lah kalau tak faham pun. Tapi kalau faham lagi bagus. Semakin tertanggallah pakaian awam kamu. Kemudian dia contohkan di sini. Ibarat dia ni. Fatata'allaku bil ma'dum, maka sifat kudrah itu berta'alluq dengan perkara yang tiada. Fatujiduhu, maka kudrah mengadakannya. Sebab dia tak ada kan, maka dengan kudrah Allah mengadakannya. Kata'alluqiha bika, seperti berta'alluqnya sifat kudrah Allah Ta'ala itu dengan kamu, qabla wujudika, sebelum kamu wujud. Sebelum ni kita tak wujud kan? Sebelum ni kita tidak wujud. Sebelum ni kita tidak wujud. Kemudian Allah Ta'ala mentanjiskan sifat kudrah dia. Allah mewujudkan kita. Wa tata'allaku bil mawjud. Kemudian dan juga ini ataf dan lah mana, dan sifat kudrah Allah Ta'ala juga berta'alluq dengan benda yang mawjud, yang ada. Fatu'dimuhu, maka Allah Ta'ala meniadakan dia. Kata'alluqiha bil jismil lazi aradallahu i'damahu.
fayasiru biha ma'duman, seperti berta'alluqnya sifat kudrah Allah dengan jisim-jisim yang Allah kehendaki untuk meniadakannya, maka jadilah dia tiada apabila Allah Ta'ala mentiadakannya dengan sifat kudrah. Ini mudah je lah kan. Ini nak memahami matan ni. Ai la syai'a, iaitu tidak ada sesuatu. Sesuatu ini kalau segi bahasa boleh dikategorikan kepada yang maujud dengan yang makdum dari segi bahasa. Tapi dari segi istilah, menurut Asy'ariyah, syai' itu benda yang maujud sahaja. Istilah. Tapi Mu'tazilah secara istilah dia syai' dua-dua, makdum dan maujud. Kalau Asy'ariyah, syai' secara istilah maujud sahaja. Secara istilah. Tak, makdum bukan syai'. Makdum bukan syai'. Tapi kalau secara bahasa syai' boleh kata perkara yang maujud dan makdum. Sesuatu yang ada, sesuatu yang tiada secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, syai' itu hanya perkara yang ada sahaja menurut Asy'ariyah. Maka di sini dia kata apa? Fayasiru biha ma'duman ay la syai'. La syai' maksudnya syai' itu benda yang wujud, maka la syai' tidak wujud. Wa hadza ta'alluqu tanjiziyun, ini dinamakan ta'alluq tanjizi. Perlaksanaan. Tanjizi itu perlaksanaan ataupun pengaktifan, apa sajalah. Alhamdulillah. Tanjizi itu nak kata pelaksanaan ataupun pengaktifan ataupun apa lagi, penyasaran pun boleh, mensasarkan apa, pensasaran apa sajalah. Exhibit, putih kata apa? Exhibit. Exhibition, apa benda tak tahulah istilah dia. Implementation ke, exhibition ke, execution ke, apa sajalah. Bimakna annaha ta'allaqat bil fi'il, sesungguhnya ya, sifat kudrah itu berhubungan dengan perbuatan. Okey, bermakna segala af'al Allah, perbuatan Allah itu kebanyakannya kita katakan tanjizi. Semua perbuatan Allah itu adalah tanjizi sifat kudrah. Perbuatan Allah itu tanjizi sifat kudrah. Tapi nanti ada af'al yang lain lagi nanti. Ini kebanyakan af'al yang muta'addi lah. Af'al yang muta'addi itu adalah tanjizi sifat kudrah. Kemudian wa ta'alluqu tanjizi hadithun. Ta'alluq sifat atau ta'alluq tanjizi sifat kudrah itu adalah hadis baru. Kenapa? Sebab kalaulah ta'alluq sifat kudrah itu qadim, maka makhluk pun qadim. Tu dia. Ini Ibnu Taimiyah. Jadi ta'alluq sifat kudrah Allah Ta'ala itu adalah hadis baru. Kerana apa? Bila dia baru, hasilnya pun baru. Bila ta'alluq dia baru, hasilnya dia pun baru. Sifat Allah qadim. Ingat sifat kudrah Allah itu qadim. Tapi ta'alluq tanjizi dia itu baru. Semalam saya dah sebutlah, tadi pun saya dah sebut ta'alluq apa, ta'alluq tu apa dia? Ta'alluq itu adakah nafsi, sifat nafsi bagi sifat kudrah ataupun sifat idhafi bagi sifat kudrah. Imam Abu Hasan Asy'ari kata nafsi bagi sifat ma'ani ataupun kudrah khususnya. Dan Imam Amidi, Taftazani, Iji mengatakan bahawa ialah idhafi ataupun amrun i'tibari bagi kudrah. Ta'alluq tu amrun i'tibari. Sebab kalau kita mengatakan dia nafsi, muskil. Bila kita kata ta'alluq itu nafsi, agak muskil sikit. Sebab apa? Ada ta'alluq yang hadis, ada ta'alluq yang qadim, ada ta'alluq yang hadis. Jadi bila kembali kepada ta'alluq yang qadim, tak ada masalah. Sebab apa? Sifat Allah semua qadim. Jadi kalau ta'alluq dia qadim, maka tak ada masalah. Kerana tak ada masalah kalau kita kata ta'alluq itu nafsi, nafsi bagi sifat.
Sebab apa? Sifat yang qadim, maka ta'alluq kalau itu dianggap sebagai nafsi sifat, maka mestilah qadim. Tak boleh kalau kita anggap ta'alluq itu nafsi bagi sifat tapi dia ada ta'alluq yang hadis, itu tanakut, tak boleh. Kemudian dijawab lagi, itu mutlaqut ta'alluq itu nafsi. Mutlaqut ta'alluq itu nafsi, tetapi nanti sama ada dia hadis ataupun qadim itu kembali kepada jenis ta'alluq itu. Sebab ta'alluq ada yang suluhi, ada yang tanjizi. Ada yang suluhi, ada yang tanjizi. Jadi suluhi mesti qadim. Suluhi mesti qadim. Jadi ta'alluq suluhi memang nafsi bagi sifat. Bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan ta'alluq itu sendiri adalah sifat itu sendiri. Itu saya dah sebutlah itu. Imam Fakhruddin Ar-Razi diratlah dalam masalah ni. Ta'alluq itu sendiri adalah sifat itu sendiri. Tapi Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan bahawa ta'alluq itu adalah memang nafsi bagi sifat tetapi dia wujudi. Bezanya Imam Fakhruddin Ar-Razi kata ta'alluq itu adalah sifat itu sendiri. Apabila ta'alluq itu adalah amrun i'tibari, maka sifat pun i'tibari. Itu diratlah sebab sifat ma'ani jumhur kata wujudi. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi kata kalaulah kita kata ta'alluq itu adalah sifat itu sendiri, ainus sifat ataupun nafsi bagi sifat itu, berarti ta'alluq itu sendiri adalah amrun i'tibari. Jadi kalau ta'alluq itu amrun i'tibari atau idafi, maka amrun i'tibari dan idafi ini dia bukan wujud. Dia tidak sampai martabat wujud. Maka dia mengatakan bahawa sifat ma'ani itu hanya nisbah bagi Allah Ta'ala. Kena bantai dengan Ibnu Talimsani dan sebagainya lah. Ramai yang rad Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam bab ni. Tapi dia ada dua qaul sebenarnya. Dia ada dua qaul. Satu dia isbatkan sifat ma'ani wujudi, satu kali dia kata dia taradud lah. Dia taradud di situ. Jadi tidak bila kita kata ta'alluq itu adalah amrun i'tibari bagi sifat, maka tak kisah kita kata dia itu hadis ke ataupun qadim. Tapi di sini ada ta'alluq ada dua jenis. Satu ta'alluq suluhi, satu ta'alluq tanjizi. Ta'alluq suluhi itu ialah solahiyat. Maksudnya memang kalau kita nak faham maksudnya bakat semula jadi. Lafaz semula jadi itu pun majaz saja. Sebab lafaz semula jadi itu perangkap falsafah tu. Alam semula jadi, bakat semula jadi, itu perangkap falsafah untuk membawa kita kepada mengatakan alam ini qadim. Semula jadi itu qadim. Tapi kita kata itu bahasa je lah. Maksudnya dia tu ada bakat semula jadilah. Maksudnya memang bakat, dia sudah ada bakat itu. Walaupun contohnya orang tu ada bakat melukis, walaupun dia belum melukis, maka dia sudah ada suluhi untuk melukis. Faham tak suluhi tu apa dia? Ini takribul fahmi. Saya bukan nak qiyasul ghaib ala syahid, tetapi nak bagi takribul fahmi, bagi faham. Jadi suluhi itu macam ada kemampuan yang semula jadi. Kemampuan yang semula jadi yang ada dalam zat pada sifat dia. Jadi itu dipanggil ta'alluq suluhi. Maka Allah Ta'ala sudah ada suluhi untuk mengijad dan mengidamkan walaupun belum lagi tanjiskan dia. Jadi kalau macam tadi kan orang tu ada bakat melukis, bukan hari-hari dia melukis. Bila dia nak melukis, ketika dia melukis itu maknanya dia mentanjiskan bakat melukis dia. Begitu juga kudrah. Kudrah ada, dia panggil ta'alluq suluhi qadim. Jadi bila ta'alluq suluhi qadim, tak ada masalah kalau kita kata ta'alluq itu adalah nafsi bagi sifat. Yang masalahnya pada ta'alluq tanjizi. Ta'alluq tanjizi. Ta'alluq tanjizi pun ada dua. Satu ta'alluq tanjizi yang qadim, satu ta'alluq tanjizi yang hadis. Kalaulah ta'alluq tanjizi itu semata-mata qadim, tidak ada bertakluk kepada benda yang hadis, walaupun takluk dia tanjizi itu qadim. Contohnya ilmu Allah. Ilmu Allah takluk dia tanjizi qadim. Tetapi muta'allaq dia ada yang qadim, ada yang hadis. Takluk itu memang takluk tanjizi itu memang qadim, tetapi muta'allaq dia adalah sebahagiannya qadim, iaitu Allah mengetahui zat dia dan sifat dia yang qadim, dan Allah juga mengetahui perkara yang baru. Jadi muta'allaq ada dua, satu qadim, satu hadis. Jadi adakah muta'allaq di hadis akan membuatkan bercampurnya hadis dan qadim menjadi hadis? Sebab bila bercampur antara qadim dan hadis, dia jadi hadis.
Jadi itu akan menyebabkan tanjizi ini tidak boleh lari daripada imkan hadis itu. Maka sebab itulah ulama yang ashab jumhur mengatakan ta'alluq itu lebih sesuai, dia katakan dia adalah amrun i'tibari ataupun nisbah ataupun idafi. Tapi berkhilaf dengan Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan bahawa ta'alluq itu adalah nafsi bagi sifat itu. Ini rumit sikit lah, ini untuk ustaz-ustaz ni. Ta'alluq itu qaul yang rajih, yang lebih selamat ialah ta'alluq tak kiralah suluhi ataupun tanjizi, sama ada qadim atau hadis, dia adalah idafi ataupun amrun i'tibari bagi sifat. Jadi kalau dia amrun i'tibari bagi sifat, maka tak kisah dia qadim ke dia hadis ke, tak kisah. Sebab amrun i'tibari tidak qaim pada sifat itu. Begitu juga amrun i'tibari pun tidak qaim pada zat. Maksudnya kan zat Allah qadim, sifat Allah qadim. Jadi amrun i'tibari tidak qaim pada zat dan sifat yang qadim. Dia hanya i'tibar saja. Bila dia i'tibar, tak kisah. Tak kisah kalau ta'alluq itu ta'alluq yang qadim ke, ta'alluq yang hadis ke, tak kisah. Suluhi itu sebenarnya suluhi dah selamat dah. Suluhi itu sudah selamat. Sebab suluhi mesti qadim. Suluhi mesti qadim. Jadi tak kisah kalau kita kata ta'alluq suluhi itu ta'alluq nafsi bagi sifat. Yang masalahnya pada tanjizi. Apalagi kalau yang tanjizi hadis. Bila tanjizi hadis, itu saya bukan tak nak ikut pondok-pondok Pada'i ke apa. Itu version dia lah. Itu version dia. Saya berhadapan dengan orang golongan-golongan rockers, modern, orang-orang dunia IT teknologi ni. Jadi saya tak ikut. Bukan saya menolak, saya cara saya sendiri. Saya ada cara saya sendiri untuk memahamkan kawan-kawan saya lah. Kalau Pak Da'i ke, pondok-pondok ke, dia ada murid dia. Jadi dia nak fahamkan dengan cara dia, biarlah dengan cara dia. Tapi saya tak merendahkan dia dan saya tak menolak dia, terpulang dekat dia lah. Saya ada guru-guru saya dan saya pula bila menyampaikan kepada crowd saya, pengikut saya, murid saya atau kawan saya guna cara saya. Saya guna cara saya. Mafhum takkan berbeza punya. Jadi saya takkan ikut perkata ke, ke atau guna jalanan lah, itulah, ini saya tak guna, minta maaf. Bukan nak merendahkan pondok. Saya ada cara saya sendiri. Kita yang penting kita tak lari daripada Asy'ariyah yang piau. Bahasa ni hanya perantara saja. Lafaz ma dalla alal makna. Lafaz itu ma dalla alal makna. Jadi kita guna lafaz apa saja, yang penting makna dia sama. Yang penting makna dia sama. Ada orang dia mungkin ta'assub ataupun dia memang terlalu ikut pondok dia, ikutlah. Itu dia punya manhaj dia. Saya ada manhaj saya sendiri. Muta'alaq ilmu yang hadis tu macam mana? Yalah benda-benda baru. Benda-benda baru. Benda yang mungkin. Allah mengetahui benda yang mungkin. Allah mengetahui benda yang hadis. Sekala benda yang hadis kita ni semua lah Allah tahu kan. Itu hadis semua. Dan berubah-ubah, tajaddud. Benda yang tajaddud. Hadis itu dia wujud ba'dal adam ataupun tajaddud. Itu namanya hudus. Ataupun arad ataupun hudus. Wujud ba'dal adam ataupun tajaddud. Jadi muta'alaq yang hadis itu dia adalah hadis dan dia tajaddud. Jadi bila ada ta'alluq dengan benda yang hadis, maka akan jadi hadis. Akan jadi hadis. Jadi kita di situ ini perbahasan ulama lah. Maknanya lebih selamat menggunakan ta'alluq itu sebagai amrul i'tibari. Kalau jadi nafsi itu susah. Walaupun ada qaul lain yang kata ta'alluq suluhi itu nafsi, ta'alluq tanjizi itu i'tibari, pun boleh lah. Yang penting jangan campurkan antara hadis dan qadim yang wujudi. Kalau i'tibari tak apa. I'tibari tak akan memberi pengaruh impact kepada sifat dan zat yang qadim. Okey. Kalau kita baca kitab
Imam Asy'ari, baca kitab Imam Abu Bakar Bakilani, baca kitab Imam Haramain, lepas tu baca kitab Imam Ghazali, baca kitab Imam Fakhruddin Razi, baca kitab Syarastani, baca kitab Imam Amidi, baca kitab Imam Baidawi, baca kitab Imam Katibi, baca kitab Imam Urmawi, baca kitab Imam Aduddin Adud, baca kitab Taftazani, baca kitab Said Syarif Jurjani, baca kitab Sanusi, baca kitab Ibrahim Laqani, baca kitab Ibnu Arafah, baca kitab-kitab Bajuri. Semuanya lain-lain dia punya bahasa. Semuanya lain-lain dia punya bahasa. Sebelum ni lain-lain dia punya bahasa. Imam Ghazali sendiri, Imam Ghazali sendiri dia punya bahasa tak sama dengan Imam Haramain, sebab Imam Haramain tu bahkan guru dia. Jadi dia gunakan dia punya bahasa dia sendirilah. Kalau kita tengok awal-awalnya dia akan gunakan sama macam seolah-olah kopi daripada Imam Haramain. Kemudian setelah itu dia gunakan bahasa dia sendiri. Okey. Jadi saya gunakan bahasa saya sendirilah. Lagi satu, orang suka membanding-bandingkan. Dia suka nak membanding-bandingkan. Ustaz ni dia faham tak istilah-istilah pondok? Dia mulalah tanya benda-benda yang macam-macam. Dia tanya benda-benda yang macam-macam, nak ujilah kononnya. Tak payahlah, tutup itu, pergi tengok TV lah. Dia kadang-kadang satu benda je orang tu tak faham. Oh, ustaz ni tak pandai. Satu benda je tak tahu. Jadi seolah-olah kalau orang tu ustaz, semua benda kena tahu. Dia mulalah uji, tanya macam-macam yang bukan-bukan. Yang mana dekat tempat dia saja yang belajar benda tu, ada istilah tu, kita tak tahu istilah tu kan. Dia tanya, bila kita tak boleh jawab, tengok tu. Ustaz tu alah pelagak je, tak tahu apa pun. Itulah orang sekarang ni, suka membanding-bandingkan. Saya strict. Siapa nak dengar kuliah ni, nak belajar dengan saya, apa yang saya sampaikan, silakan, ambil. Tak puas hati, tak setuju, banyak lagi guru dalam dunia ni, di Malaysia ni, silakan. Tak puas hati, tak setuju saja cara saya, okey tak apa, Assalamualaikum. Banyak lagi guru-guru akidah yang lebih hebat. Saya tak kata saya hebat. Saya nak berkongsi apa yang saya faham, macam mana saya faham, itu saja yang saya sampaikan. Saya bukan tahu semua. Apa yang saya faham, itu yang saya sampaikan. Banyak lagi yang saya tak faham, banyak lagi yang saya tak tahu. Saya sendiri tak tahu, kenapa saya nak bagi tahu, kenapa saya nak kongsikan. Kalau rasa tak puas hati, tak setuju, silakan cari guru lain. Itu saja. Saya mudah aja. Saya tak anggap pun ni semua anak murid saya. Saya anggap ini kawan-kawan saya saja. Semua ni kawan-kawan saya, sahabat saya. Kamu nak anggap saya ustaz ke, baru nak start ke apa, saya tak kisah. Penilaian kamu semua tak bernilai bagi saya. Penilaian Allah saja yang bernilai. Apa Allah nilai kita, itu yang kita fikir. Orang nak nilai kita macam mana, tak ada harga pun. Faham tentang ta'aluk tu? Panjang pembahasan tentang ta'aluk tu. Ada orang dia bertanya bukan dia tak tahu, dia nak menguji. Kalau saya cakap terang, kalau nak bertanya saya nak menguji saya, tak payahlah. Assalamualaikum. Okey, walaha ta'alluqun suluhiyun qadim. Maka bagi sifat kudrah itu ada ta'alluq yang namanya suluhi qadim. Suluhi qadim dah terangkan tadi kan, suluhi qadim. Wa huwa salahiyatuha fil azal lil ijad. Dan suluhi qadim itu ialah salahiyatnya. Salahiyat ni bahasa Melayu yang tepat tu saya pun tak pandai. Maknanya kemampuan semula jadilah. Itu bahasa saya. Tak setuju tak apa. Fil azal, iaitu bakat semula jadi pada azal, lil ijad, untuk mengijadkan. Jadi fil azal itu untuk mengijad sajalah, tidak mengikdam. Sebab apa? Bila belum ada, tak perlulah ikdam. Fahiya salihatun fil azal. Dan dia adalah salihatun fil azal.
kemampuan atau bakat atau apa sajalah. Soleh itu macam-macam makna, boleh soleh, tapi saya lebih suka terjemah ikut kesesuaian ibarat dan kefahaman orang yang tak faham. Saya tak ikutlah pondok-pondok ke apa. Bila saya cakap macam ni, orang pondok terasa. Lepas tu dia pun mula nak uji kita, tanya macam-macam. Tak setuju tak apa, bukan kita nak menghina pondok ke apa. Pondok ke, madrasah ke, universiti ke, dia ilmu. Yang penting ilmu. Sebab tu masalah ahli sunnah wal jamaah ni, dia suka mentaksubkan masyrab dia. Bila masyrab dia masyrab pondok, dia buat hal dia. Dia rasa dia lah pondok lah yang paling faham. Bila masyrab dia masyrab madrasah, dia rasa madrasah dia lah yang paling faham. Bila masyrab dia universiti Azhar, dia rasa Azhar lah yang paling faham. Bila masyrab dia Yamani, dia Yamani lah yang hebat. Ini memang ahli sunnah wal jamaah pecah. Wahabi dia bersatu. Wahabi sama-sama geng. Macam ambil jawatan jadi mufti, jadi jakim, jadi jais. Ahli sunnah ni masing-masing nak tunjuk, aku pondok lagi hebat, aku madrasah lagi hebat, aku Azhar lagi betul, lagi aku Morocco lagi hebat. Itu masalah ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu cuba ustaz ni tak betul sikit, ustaz tu tak tahu, ustaz ni tahu. Mula saling mengutuk saling merendah-rendah sama-sama. Itu masalah ahli sunnah wal jamaah. Saya terjemah ikut ke biar orang faham. Fahiya salihatun fil azal, iaitu dia salihatun fil azal, maksudnya semenjak azal lagi sudah mampu untuk mengadakan. Li'an tujida zaidan tawilan aw qasiran aw aridan wa salihatun li'ata'ihil ilm. Maka Allah mampu sejak azali untuk mewujudkan Zaid dalam keadaan Zaid itu sama ada dia tinggi ke, pendek ke, ataupun lebar, maksudnya gemuk kot. Salihatun li'ata'il ilmi, boleh juga Allah Ta'ala mampu juga sejak azali untuk memberikan Zaid ilmu. Tapi tak bagi lagi. Pasal apa? Ini hanya salihatun saja. Bil quwwah lah dia panggil dalam istilah dia nanti. Satu bil fa'al, satu bil quwwah. Bil quwwah ni maknanya sudah ada kemampuan tapi tak buat lagi. Bil fa'al baru dia buat, baru dia praktikkan. Maknanya baru dia tanjiskan. Maknanya sejak azali lagi Allah Ta'ala boleh buat apa saja yang mungkin lah, tapi tak buat lagi. Berbeza dengan Ibn Taymiyah. Kalau Ibn Taymiyah tu dia ada fahaman, dia itu dia panggil Qidamun Naw' Hadisul Afrad. Ibn Taymiyah mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sudah mentanjiskan sifat kudrah dia seperti menciptakan itu sejak azali. Allah Ta'ala sudah menciptakan sejak azali. Jadi bila Allah menciptakan sejak azali, mencipta tu kan yakhluqu itu kan menciptakan lah. Jadi kalau Allah Ta'ala menciptakan sejak azali, maka hasil ciptaan pun azali juga. Jadi makhluk pun azali. Tapi apabila mengatakan makhluk itu azali, maka itu bercanggah dengan ahli sunnah. Maka akan lebih kepada falsafah. Sebab falsafah kata makhluk ini qadim. Jadi Ibn Taymiyah nak lari daripada falsafah. Dia kata kidamnya makhluk itu, azalnya makhluk itu bin naw', bukan bil afrad. Bin naw' bukan bil afrad. Jadi bila sebut naw' dan afrad ni, biasanya orang yang belajar ilmu mantik saja yang akan familiar dengan istilah naw' dengan afrad ini. Naw' dengan afrad ataupun syakhs. Nampak Ibn Taymiyah tu katanya salaf belajar mantik ke? Wahabi maintilah mantik falsafah ni, tetapi dia tak tahu ke guru dia tu memang mantik dan falsafah habis. Jadi Ibn Taymiyah kata, maksudnya dia kata Allah tu sentiasa menciptakan. Apa dalil dia? Dia kata dalil dia afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Apakah sama orang yang menciptakan dengan orang yang tidak menciptakan? Itu dalil dia. Dalalah dia apa? Dalalah dia kata ayat itu menunjukkan orang yang tidak menciptakan adalah lemah. Orang yang menciptakan itu adalah orang yang berkuasa ataupun orang yang lebih kuat atau lebih sempurna lah, lebih sempurna.
Kalau tak menciptakan, tak sempurna. Kalau menciptakan, mestilah sempurna. Jadi Asy'ariyah mengatakan bahawa sebelum alam ini wujud, Allah Ta'ala ada suluhi qadim. Hanya ada kemampuan bil quwwah, salahiyah dalam menciptakan, tapi belum lagi cipta. Jadi itu lemah. Itu menunjukkan kelemahan. Mustahil Allah lemah. Allah itu maha sempurna, maka dia mesti sentiasa menciptakan. Sentiasa menciptakan sejak azali. Nampak tu? Sentiasa menciptakan sejak azali. Itu Ibn Taymiyah. Jadi bila Allah menciptakan sejak azali, sejak qadim, maka dah tentulah hasil ciptaan pun mestilah azali dan qadim. Tapi kalau nak katakan makhluk ini qadim, bercanggah, tanakut. Namanya makhluk, mana boleh. Qadim, makhluk itu daripada tak ada kepada ada. Diciptakan daripada tak ada kepada ada. Maka dia mestilah tak ada dulu baru ada. Jadi bila tak ada dulu baru ada, tak boleh kata qadim, bercanggah. Daripada tak ada kepada ada, tak boleh kata qadim. Maka dia kata tak, afrad dia itu memanglah hadis bila tak ada kepada ada, tapi nauk dia tu qadim. Nauk dia qadim. Ulama mantik pun pening, macam mana nak faham ni, afrad tak ada, nauk dah ada. Mustahil. Kalaulah afrad itu hadis, nauk mesti hadis. Kalau afrad nauk itu qadim, afrad mesti qadim. Ini mana boleh afrad tak ada lagi, nauk dah ada. Afrad dia hadis, nauk dia qadim. Mustahil. Jadi tak tahulah Ibn Taymiyah ni. Itulah Ibn Taymiyah, ilmunya melebihi akalnya. Jadi kita kata memang Allah Ta'ala ada suluhi qadim. Maknanya Allah Ta'ala ada kemampuan untuk menciptakan bil quwwah. Bil fa'il belum lagi. Kenapa? Kerana Allah itu fa'ilul mukhtar ataupun khaliqul mukhtar. Allah Ta'ala itu pencipta atau pembuat yang mukhtar. Jadi dia ada kehendak. Bila dia nak cipta, dia cipta. Bila dia tak nak cipta, dia tak nak cipta. Jadi kita rod pendapat Ibn Taymiyah itu mengatakan Allah tu sentiasa mencipta itu lebih sempurna. Kita kata tak. Sentiasa mencipta itulah satu kelemahan. Kerana dia tak boleh kawal dia punya menciptakan itu. Kita kata Allah Ta'ala dia berkehendak. Dia ada sifat iradah. Bila dia nak cipta, dia cipta. Bila dia tak nak cipta, dia tak cipta. Jadi itu lebih sempurna. Fa'alul lima yurid. Quran jelas fa'alul lima yurid. Bukan fa'alul ilal abad ataupun ilal qadim bila bidayah. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala berbuat bila dia kehendaki saja. Sebab tu bila dulu maknanya, dan dalil kita lebih kuat lah, banyak. Contohnya dalam hadis Bukhari kan, Allah kata, hadis riwayat Imran bin Husain. Kanallahu lam yakun syai'un ma'ahu. Kanallahu, adanya Allah Ta'ala itu lam yakun syai'un ma'ahu. Tidak ada sesuatu pun yang bersama Allah. Jadi kalau tidak ada sesuatu bersama Allah, maka belum ada makhluk. Belum ada makhluk. Jadi Ibn Taymiyah kata tak, yang lam yakun syai'un ma'ahu tu makna dia bukan ma'ahu, makna dia qablahu. Soalan itu sahabat tanya merujuk kepada alam sekarang ni, bukan alam sebelum tu. Kalau alam sekarang ni memanglah alam sekarang ni tak ada dulu, lepas tu dia adakan. Tapi sebelum alam ni ada alam yang lain lagi. Kerana sebelum alam yang lain tu ada alam yang lain lagi, ada alam yang lain lagi, ada alam yang lain, sampailah tasalsul bila nihayah. Jadi Ibn Taymiyah dia ada kaedah tasalsul hawadis la nihayatalah. Tasalsul hawadis la nihayatalah. Iaitu bertasalsulnya benda yang baru tanpa ada permulaan. Akhirnya menghasilkan qidamun naw' hadisul afrad. Maka itu batil. Akli nakli batil. Dalil akli dia batil, dalil nakli dia pun batil. Okey, mana tadi? Wa ta'alluquha tanjizi mukhtassun bil hal. Adapun ta'alluq sifat kudrah yang tanjizi itu dikhususkan bil hal, dengan satu keadaan. Allazi alaihi zaidun, yang mana ke atasnya Zaid. Maksudnya ketika Allah Ta'ala nak menciptakan Zaid,
berkehendaklah, iradah dia nak menciptakan Zaid pada suatu masa, pada satu zaman, masa itulah kudrah Allah Ta'ala menciptakan Zaid. Tak, Zaid ni contohlah apa sajalah, alam ke, langit ke, bumi ke, semua sekali. Falaha ta'alluqani, maka bagi sifat kudrah itu ada dua ta'alluq, iaitu ta'alluqun suluhiyun qadim wa huwa ma marra. Satu, ta'alluq suluhi qadim seperti yang telah lalu penjelasannya, wa ta'alluqun tanjiziyun hadis, dan ta'alluq tanjizi hadis, wa huwa ta'alluqaha bil ma'dum, iaitu ta'alluqnya sifat kudrah tanjizi hadis itu kepada perkara yang tiada. Fatujiduhu, maka Allah mengadakannya. Wabil mawjud fatu'dimuhu, dan juga Allah akan juga mentanjizkan kudrah dia kepada benda yang mawjud untuk meniadakannya nanti. Wa hadza a'ni ta'alluqah bil mawjud wa bil ma'dum ta'alluqun hakiki. Yang aku maksudkan ta'alluq bil mawjud dan ma'dum ini adalah ta'alluq yang hakiki. Okey. Nanti kita akan sambung lagi yang dia tafsilkan 7 tingkatan ataupun 8 tingkatan ta'alluq itu, yang majazi, yang ta'alluq qabdah itu. Nanti sambung besok dah 11.30 ni. Cuma di sini tidak ada ta'alluq tanjizi qadim. Tidak ada ta'alluq tanjizi qadim. Itu hanya Ibn Taymiyah saja. Dia tak pakailah istilah ta'alluq tanjizi qadim itu. Dia kata Allah Ta'ala mencipta sejak azali, itu je. Tapi makna dia ta'alluq secara qadim, ta'alluq tanjizi secara qadim. Jadi kita pada sifat kudrah tidak ada ta'alluq tanjizi qadim. Kerana apa? Kalaulah Allah Ta'ala berta'alluq sifat kudrah dia jenis tanjizi qadim, maka akan terhasillah makhluk yang qadim. Mustahil makhluk itu qadim. Jadi dua saja ta'alluq, suluhi qadim dan tanjizi hadis. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung lagi besok insya-Allah. Setakat itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Jadi mohon maaf lah, jangan ada yang mengajuk ke, nak mengajuk pun tak apa. Saya tak ada nak menghina siapa-siapa ke apa. Jadi masing-masing dengan masyrab masing-masing. Madrasah ke, pondok ke, Azhar ke, Morocco ke, Yaman ke, itu yang penting ilmu saja. Kita ada manhaj masing-masing, masyrab masing-masing. Kita satu saja, ahli sunnah wal jamaah dalam akidah Asy'ariyah, dan kita ada partner kita Maturidiyah, dan ahlul hadis yang menyokong Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau masyrab tak payahlah nak bergaduh pasal masyrab pondok ke, madrasah ke, universiti ke, apa ke. Itu siapa bergaduh masyrab ni memang itulah akhirnya berpecah lah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.